Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Eksplorasi pada kali ini, saya dan Puan Ita dibawa ke sebuah kawasan makam lama yang bersejarah terletak di Kesang Muar. Saya dan Puan Ita sampai di lokasi yang dijanjikan pada 9 pagi selepas temujanji dibuat seawal sebulan. Siapa yang bawa kami itu terpaksa kami rahsiakan demi menjaga identiti pemberi maklumat. Kami lalui laluan ladang kelapa sawit yang luas kerana ekonomi penduduk tempatan adalah dengan mengusahakan ladang kelapa sawit. Sehingga kami terpaksa lalui laluan denai yang masih boleh dilalui kereta. Demi kerana follower dan subscriber, saya redah juga supaya sejarah bangsa Melayu tidak kita lupakan oleh anak cucu kita nanti. Kereta kotor pun tak apa. Setelah sampai di lokasi makam tersebut, saya diberitahu bahawa anggaran lebih terdapat 50 makam berselerakkan di sekitar kawasan ini. Kawasan ini agak bersemak dengan pokok kecil yang meliar dan pelepah kelapa sawit. Ada kemungkinan juga ada makam di bawah susunan pelepah kelapa sawit. Tanah di kawasan ini juga agak lembut dan berlecak atas faktor cuaca yang kerap hujan pada hujung tahun. Ini menyebabkan nisan berkenaan condong dan termampat, menjadikan ianya lama-kelamaan tenggelam. Terdapat banyak juga makam kanak-kanak di sini. Kalau tidak berhati-hati, pasti akan terlangkah atau terpijak. Ini adalah satu-satunya makam yang berkepuk besar yang memagari 3 makam di dalamnya. Ada kemungkinan 3 makam ini bersatu setinggi ketika hayatnya. Kawasan ini agak bersemak dan agak sukar untuk menentukan kedudukan nisannya. Berdasarkan pencarian saya di internet yang berkaitan dengan makam di Kesang ini, ada gambar 4 tahun lepas saya perolehi dalam keadaan bersih dan terjaga. Jadi ini memudahkan saya untuk berkongsi sedikit maklumat kepada anda. Berdasarkan sumber batin, makam pertama ini bernama Tengku Abdul Jalil, iaitu adik-beradik kepada Sultan Ali.
Makam kedua di tengah ini iaitu makam penghulu Abdullah, dan makam ketiga pula adalah makam penghulu Ibrahim. Berdasarkan pemerhatian saya, batu nisan yang tajam di atasnya berkaitan dengan kerabat Sultan Ali, dan batu nisan yang bulat di atasnya pula adalah berpangkat penghulu di kawasan Kesang. Wallahualam. Itu sekadar pemerhatian saya sahaja berdasarkan nama dan pangkat diperolehi melalui sumber batin. Kurungan ni macam ada kena-mengena. Ini besar ni. Ini yang paling besar lah kat sini. Banyak. Dia pun tak tahu. Banyak budak. Yang tu ada nama tapi tak aplikasi tak tahu. Tapi dia kubur-kubur lama ni ada pernah bawa Ada kubur belah sana. tak batu-batu kaki tu. Belah belakang tu banyak. Siap. Yang macam mana ni? Yang batu dia macam bentuk batu. Ni. Oh, sana. Maknanya lagi lama masih tak ada batu ni kan. Ada juga makam yang hanya menggunakan nisan batu sungai. Tidak pasti sama ada nisannya memang begitu sejak dulu atau hilang atau juga patah atas faktor alam. Kerana semua makam yang berada di sini menggunakan nisan yang berbentuk. Berdasarkan sumber batin, ini adalah makam bagi seorang lelaki yang berketurunan Arab kerana nama awalannya dipanggil Habib. Berdasarkan rujukan Wikipedia, moyang yang berketurunan Habib berasal dari Yaman yang berketurunan Nabi Muhammad SAW melalui anaknya Fatimah Az-Zahra dan cucunya Husain bin Ali. Makam ini adalah makam Habib Osman. Mungkin masa hayatnya beliau menjadi penasihat agama bagi Sultan Ali. Masih banyak makam di kawasan ini yang berselerak kedudukannya, namun semuanya tetap menghadap kiblat kerana semuanya beragama Islam. Oh, ada batu dia. Ini buat Batu itu. tutup ni pun dengan batu anu kan. Batu merah. Ada baju panjang ni kat dalam tu. Ni perempuan tau. Ni yang tak nampak tu. Yang tak nampak. Apa dia? Yang tak nampak tu kata perempuan tu. Dia sebut tadi tu. Yang sawit. Macam ambas tu nanti. Ni yang belah depan yang kali kan. Jadi kita pun tak tahu kan. Masih juga dikekalkan pokok tinggi sebagai penanda kedudukan makam di kawasan ini. Berdasarkan geografinya, makam ini berkedudukan 700 meter dari pantai Selat Melaka dan 6.7 km dari Bandar Muar. Boleh dikatakan kawasan yang strategik bagi sesuatu penempatan masyarakat dahulu sebelum laluan darat sepenuhnya digunakan ketika ini. Batu lama kan. Ni kan yang Habib Osman tu. Tak bertanda.
Itu lagi dia ada macam ada tulisan pun boleh baca sikit tapi tak ada. Kawasan makam ini juga ada terkait dengan makam Habib Osman tadi, tetapi tidak dapat dipastikan dengan tepat sama ada ia berkaitan dengan saudara, adik-beradik atau macam mana. Saya tidak dapat sahkan kerana makamnya agak jauh dengan makam Habib Osman tadi. Dikatakan juga dulu ada satu makam bernisan besar, tetapi nisan itu sekarang sudah tidak ada lagi. Dipercayai nisannya telah hilang diambil orang. Jadi, kedudukan sebenar makamnya kini tidak dapat dipastikan. Berdasarkan pencarian saya di internet yang berkaitan dengan makam di Kesang ini, saya menemui satu foto 4 tahun dulu sebuah nisan besar seperti mana yang digambarkan. Jadi saya percaya inilah makam bernisan besar tersebut. Berdasarkan sumber batin, ini adalah makam Tok Sultan. Tidak dapat dipastikan sama ada orangnya, tetapi berdasarkan catatan sejarah berkenaan Perang Jementah, beliau merupakan di antara orang kuat yang menyokong Tengku Alam dalam Perang Jementah pada tahun 1879 Masihi. Jadi saya berharap makam lama bersejarah di kawasan Kesang ini dapat dipelihara kembali dan dijaga dengan baik. Mohon juga kepada kerajaan negeri mewartakan kawasan makam ini sebagai kawasan sejarah yang dilindungi dan dijaga sepanjang masa demi untuk generasi kini dan akan datang. Semoga program eksplorasi ini dapat menyingkap kembali sejarah lama yang mungkin masih ramai generasi kini tidak ketahui. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan anggap maklumat sejarah dari sumber batin sebagai mengelirukan, tetapi anggaplah sebagai sumber maklumat yang perlu dipertimbangkan, kerana semua maklumat datang dari Allah apabila hamba-Nya memohon pertolongan dan petunjuk. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsikan di bahagian komen di ruangan video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat dari video ini, dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Kepada yang baru ke channel ini dan berminat mengetahui eksplorasi yang lepas, masuk ke channel eksplorasi Misteri Mistik dan scroll di ruangan video. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini, dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.